Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid cikgu ya. Cikgu harap kamu semua sihat, gembira dan bersedia untuk menuntut ilmu pada hari ini ya. Seperti biasa, subjek kita pada hari ini ialah Bahasa Melayu. Jom belajar bersama Cikgu Nizam. Alright, jom kita teruskan. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu akan terangkan objektif dan kriteria kejayaan yang nak kita capai pada hari ini ya. Okey, yang pertama objektifnya ialah supaya murid dapat mendraft dan menghasilkan penulisan berformat dan tidak berformat. Okey, kriteria kejayaan kita pada hari ini supaya murid dapat menghasilkan 3 perenggan karangan. Hari ini kita akan buat karangan berformat. Karangan berformat ni kamu kena tengok betul-betul, fahamkan betul-betul, mudah saja ya, mudah saja. Cikgu akan kongsikan semua jawapannya kepada kamu. Cuma apa yang perlu kamu belajar adalah cara ya menukar draft itu untuk dijadikan sebagai perenggan. Okey, jelas? Alright, jom kita teruskan, jangan buang masa ya. Ini objektif dan kriteria kejayaan. Apa yang nak kita capai pada hari ini. Jom. Sebelum kita mulakan, hari ini kita akan buat karangan laporan ya, format laporan. Okey, gambar ni cikgu dah ni contoh ya, contoh laporan ya. Kita bukan nak buat yang tajuk ni, tajuk yang lain lah ya. Tapi ini contoh laporan supaya kamu tahu ya, di mana laporan yang pertama sekali dia mesti ada tajuk. Ya, tajuk dia laporan apa? Contohnya kat sini laporan lawatan sambil belajar ke kilang batik. Mesti ada tajuk laporan. Ya, kemudian digaris di bawah dia. Ya, kalau kamu perasan huruf mula-mula dia ni semua huruf besar ya, nampak ni. Sebab apa? Sebab dia tajuk. Okey, dalam karangan laporan ni yang macam biasa juga dia ada pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat dan penutup. Tetapi di akhirnya sekali dia mesti ada laporan disediakan oleh nampak. Okey, ayat ni dia sama seragam je. Apa saja laporan, dia mesti ada tulis ni. Dah habis tu ditulis laporan disediakan oleh oleh siapa? Oleh orang yang tulis laporan tersebut. Kalau ahli-ahli lah, tanda tangan dekat sini, lepas tanda tangan dalam kurungan nama penuh dia. Okey, jelas? Lepas tu ada tanda tangan, ada nama penuh dan di bawah sekali adalah jawatan dia. Dekat sini tulis Setiausaha. Setiausaha Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Pengkalan Cepa. London. Di London ya. Kemudian di sebelah dia ni, bawah ni ya, dia ada tarikh. Bukan tarikh kejadian lawatan tu, tapi tarikh masa dia tulis laporan tu. Mungkin lawatan tu pada 3 Jun, nampak? Lawatan tu 3 Jun. Jadi dah habis lawatan tu pada 10 Jun dia tulis semua laporan ni. Itu tarikh tu kita letakkan di sebelah sini. Okey, jelas? Dia selari macam ni. Cara penulisannya sama. Isi ni 1, 2, 3, 4 ni dia subjektif ya. Ada orang buat sampai 3 isi je. Ada sampai 4 isi, ada sampai 5 isi ke. Tapi yang penting dia ada isi. Isi dia apa? Berkaitan dengan tajuk dia, apa dia buat masa lawatan tersebut semua. Dan seterusnya, masa kita nak mulanya mesti ada pada 3 Jun 2017 yang lalu. Nampak? Benda yang dah berlalu. Maksudnya dia melaporkan. Dia tulis laporan untuk diserahkan kepada siapa? Guru besar ke, cikgu-cikgu ke, nampak? Ya, ini tugas setiausaha ya. Tugas setiausaha adalah menyediakan laporan setiap kali aktiviti. Macam mana format dia? Macam ni. Format laporan. Okey, jelas? Alright, jom kita pergi ke seterusnya. Sekarang ni cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 122 dan 123. Buka sekarang. Siapa tak buka berdosa. Okey, baik. Ini buku yang dah cikgu screenshot kan ya, untuk tatapan kamu ya. Cikgu harap kamu ada buka buku sendiri di hadapan sekarang. Okey, sebelum kita mulakan laporan, pada muka surat 122 ni dia ada cerita sikit. Sebelum kamu buat laporan ni, ini laporan dia. Sebelum kamu buat ni,
kamu kena fahamkan yang ni. Dalam masa 5 minit, kita cuba baca dan fahamkannya. Okey, tajuk dia meluncur tinggi. Farisha dan rakan-rakannya pulang dari Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Mereka ingin menulis karangan fakta dan laporan tentang pertandingan yang disertai. Pertandingan apa? Pertandingan roket air. Tajuk kita dah ada dah. Okey. Pertandingan roket air kini diadakan pada peringkat sekolah rendah dalam Carnival Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM). Pertandingan ini adalah untuk mendedahkan murid tentang aktiviti bertemakan sains angkasa. Biasanya 3 kategori dipertandingkan, iaitu pembentangan, pertandingan pembentangan. Kemudian pertandingan roket air sasaran dan roket air payung terjun. Cikgu sebut pun dah tersasul lah. Okey, baik. Okey, kat sini dia ada bagi, ada kategori pertama, kategori kedua dan kategori ketiga. Kamu boleh baca kat sini. Apa aktiviti kategori pertama, apa aktiviti kategori kedua, apa aktiviti kategori ketiga. Kemudian di akhir sekali penutup dia, pertandingan ini menjadi landasan untuk murid memanfaatkan pengetahuan sains dan teknologi di luar bilik darjah. Apatah lagi ilmu ini berkaitan dengan pemikiran kreatif dan inovatif murid. Okey, ini karangan. Sekarang ni cikgu nak tugas dia adalah menukarkan karangan ni kepada laporan. Nampak? Kat sini dia kata Farisha tadi tu dia nak menulis karangan fakta. Okey, ini karangan fakta je. Dan laporan. Laporan. Pada hari ini kita tak buat karangan ni, tapi kita buat laporan ni. Okey, jelas? Isi laporan ni semua ada kat sini. Tu yang ajaibnya. Isi dia ni ada di sini semua. Okey, baik. Untuk laporan ni, okey, kamu boleh baca, fahamkan macam biasa. Ini adalah untuk ini. Perenggan isi pertama ni, dia rujuk kat sini. Isi yang kedua ni, dia rujuk kat sini. Isi ketiga ni kosong. Yang ni dia bagi kan, isi penting. Nampak? Yang ketiga ni kosong. Kat mana kita nak rujuk? Dekat sebelah dia ni. Dia main teki-teki sikit, suruh kamu mencari je tak? Okey, baik. Kemudian dah habis tu, sebelum akhir ni dia bagi lagi sekali. Dekat sini isi dia. Di akhir dah tulis apa semua macam biasa format ni dia dah bagi dah. Okey, untuk karangan ni dia dah bagi dah perenggan pendahuluan untuk kamu. Kamu hanya salin sahaja ya. Jom kita tengoklah. Kita jangan buang masa lagi, kita tengok macam mana cara penghasilannya. Okey, baik. Tadi laporannya. Laporan apa? Laporan pertandingan roket air. Okey, dekat sini dia tak ada tulis apa-apa. Dia cuma suruh tulis 2000 berapa saja kat sini. Nampak? Kat sini cikgu ubah jadi 2021. Pada 22 Julai hingga 23 Jun 2021 yang lalu telah berlangsung pertandingan roket air peringkat negeri Melaka di Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Seramai 50 orang peserta telah mengambil bahagian dalam acara ini. Objektif acara ini adalah untuk memberikan pendedahan ilmu sains dan teknologi, khususnya bidang sains angkasa kepada murid. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan, iaitu pembentangan, roket air sasaran dan roket air payung terjun. Okey, baik. Untuk pendahuluan ni dah siap? Dah siap. Tajuk laporan pertandingan roket air dan juga pendahuluan dah siap. Kamu hanya salin saja dalam buku tulis. Alright, boleh? Okey, yang kena fikir sikit isi pertama, isi kedua, isi ketiga selepas ini ya. Jom kita tengok. Ini dia. Ya, aktiviti isi pertama, perenggan kedua. Tadi pendahuluan perenggan pertama. Isi pertama, perenggan kedua. Okey, baik. Macam mana kita nak tukarkan ni menjadi perenggan? Kat sini cikgu dah sediakan untuk kamu. Kamu hanya isi tempat kosong. Jom kita tengok macam mana ya cara kita nak isi. Okey. Aktiviti bagi kategori pertama ialah, nampak cikgu salin balik sebab dia dah bagi ya. Aktiviti bagi kategori pertama ialah apa dia? Pembentangan, kumpulan. Nampak? Cikgu ada garis 2 kat sini supaya kamu boleh cari jawapan dia. Ya, yang diadakan apa dia jawapan dia? Selama sini 10
minit. Okey, jelas? Okey, seterusnya pembentangan ini mendapat penilaian daripada juri. Penilaian sini daripada juri yang dilantik. Penilaian ini terbahagi kepada kemahiran pembentangan, bersoal jawab. Bersoal jawab ada dua kan? Kefahaman hukum sains, kreativiti dan inovasi. Okey, baik. Kreativiti dan inovasi ni cikgu ambil kat mana? Cikgu ambil dekat muka surat 122 tu. Dia ada tulis, ya, kreativiti dan inovasi, ya, pada isi pertama dia. Jadi kita boleh ambil. Kita ambil untuk melengkapkan perenggan kita yang pertama ni, yang kedua ni, ya. Alright, jom kita tengok isi kedua perenggan ketiga. Ni dia. Dia dah bagi. Kamu tengok muka surat 123 tu, ya. Isi kedua, ya. Seterusnya peserta kekuasaan padam bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Dalam acara ini kemudian dia suruh sambung, ya, dengan isi yang dah dia bagi ni. Kemudian cikgu ada cadangan untuk kamu, ya. Macam ni cara dia, ya. Okey, seterusnya peserta ke kawasan padam bagi kategori kedua iaitu roket air sasaran. Nampak cikgu salin je balik, ya. Dalam acara ini, barulah cikgu tambah. Peserta perlu apa kamu rasa? Menyasarkan roket air antara jarak 80 meter dari tapak pelancaran. Okey, jelas? Kejayaan roket ini bergantung pada paras air, tekanan udara dan sudut pelancaran roket yang disusun baik oleh peserta. Para juri akan memberi penilaian berdasarkan jarak luncuran yang paling jauh. Semua penonton yang hadir teruja dengan pertandingan ini. Ini adalah cadangan cikgu, ya. Cadangan untuk mengembangkan, ya, isi kedua ini menjadi perenggan. Okey, jelas? Kamu hanya salin dan isi tempat kosong, ya. Jawapan dah ada kat situ. Senang saja, mudah, ya. Okey, jom kita tengok isi yang ketiga. Sekarang kita akan masuk isi ketiga, ya. Isi ketiga seperti dalam buku teks dia kosong, ya, zero, ya, telur ayam je, ya. Dia tak ada isi. Tapi macam mana kita nak cari isi? Ini isi dia. Ya, isi ni boleh kamu jumpa dalam buku teks juga, muka surat sebelah dia tu 122. Isi yang ketiga dalam karangan tu, ya. Dekat situ isi dia. Dia suruh kamu cari, ya. Dia menyorok-nyorok sikit, ya, aktif sikit, ya, jangan nak sumbat semua kan. Okey, jom kita teruskan, ya. Kat sini dia ada bagi key dia. Acara terakhir ialah roket air payung terjun. Jadi cikgu akan bagi cadangan kepada kamu bagaimana untuk mengembangkan perenggan isi 3 ni menjadi perenggan dalam laporan kita. Okey, baik, ya, berdasarkan kepada isi penting ni, ya. Okey, jom kita tengok bersama-sama. Acara terakhir ialah roket air payung terjun. Nampak cikgu salin balik. Tapi cikgu letak titik je terus kat sini, ya. Okey, kemudian cikgu sambung, peserta menggunakan apa? Dia menggunakan telur sintetik seberat 60 gram sebagai beban bagi roket mereka, ya. Okey, jelas? Okey, catatan masa bagi roket air payung terjun di udara, ya, di udara yang paling lama akan diambil oleh juri. Oleh itu, peserta perlu merancang dengan teliti dari paras air dan tekanan udara sebelum melancarkannya. Nampak? Macam ni rupa gambaran, ya, gambaran perenggan bagi isi ketiga. Ya, kamu boleh ubah sikit ikut kesesuaian, ya. Kalau kamu ada idea yang lain, ya, tak ada masalah, ya. Okey, kalau yang tak boleh kamu boleh salin, kita belajar bersama-sama. Pun tak ada masalah. Bila kita banyak jumpa, banyak menulis karangan macam ni, lama-lama kita dah biasa dengan karangan fakta begini, ya. Okey, jom kita tengok perenggan seterusnya. Ni perenggan yang terakhir, ya, perenggan yang terakhir.
Dia bagi kat sini ya. Muka surat 123 kat bawah tu kamu boleh nampak sebelum berakhir. Lepas tu dia suruh kau sambung ya. Ini pun senang sangat ya. Sebelum berakhir, keputusan pemenang bagi setiap kategori diumumkan. Semua peserta dan penonton menerima keputusan dengan hati terbuka. Pertandingan seperti ini patut diteruskan lagi pada tahun-tahun yang akan datang kerana ianya bukan saja mengeratkan hubungan, malah dapat mengasah apa? Ada dua perkataan kat sini, mengasah apa? Supaya lebih, apa dia? Pertandingan roket air ini telah, apa benda? Dia ada 3 perkataan kat sini. Itu kamu buat sendiri ya. Takkan cikgu je nak bagi semua kan? Cuba fikir ya, cuba fikir, senang saja ya. Akhirnya lengkaplah karangan kamu, tapi belum sepenuhnya. Jom kita tengok apa yang terakhir ya. Alright. Bila dah siap semua tu ya, pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat, penutup tadi tu, akhirnya kita tiba penutup yang paling last sekali ya. Okey, ini dia dah tulis dalam buku ya, kamu hanya salin semula. Laporan disediakan oleh siapa? Ini tanda tangannya bukan nama ya. Cikgu susah nak buat tanda tangan kat sini. Jadi type nama saja ya. Ini tanda tangan, kamu buat conteng-conteng gitu je lah kan. Lepas tu nama dia Syufen ataupun nama kamu lah Amir ya, Amerika kan. Apa jawatan dia? Setiausaha Kelab Sains Sekolah Kebangsaan SKPP 11-3. Lepas tu tulis dekat sini apa tu? Tarikh kamu tulis laporan tersebut. Kat sini cikgu bagi contoh 27 Jun 2021. Okey, jelas semua ya. Okey, bila kamu dah tengok video ni daripada mula sampai habis ya, kamu apa yang perlu kamu lakukan? Pause dan salin. Pause dan salin, pause dan salin. Macam mana hasilnya nanti dia akan jadi macam ni. Nampak? Ini pendahuluan tadi yang dah cikgu bagi. Okey, ini isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan penutup tadi tu. Dan diakhiri dengan laporan disediakan oleh siapa serta tarikh. Okey, jelas? Dia akan jadi macam ni. Ni tak ada jarak, kedua ada jarak, ketiga ada jarak, keempat ada jarak, kelima pun ada jarak. Salin dalam buku seperti ini ya. Senang ya karangan ya. Karangan mudah saja laporan ya. Kamu mula-mula ni cikgu akan bagi dulu apa semua supaya kamu biasa. Lepas ni kamu boleh improvekan buat sendiri ya. Tak ada masalah. Kalau naik sekolah nanti kita buat ujian ya, ujian penulisan. Masa tu kamu akan buat sendirilah, fikir sendiri macam mana nak buat perkembangan idea ya. Okey, jelas. Cikgu harap kamu faham dan boleh buat di rumah dengan baik ya. Buat, jangan tak buat ya, sebab ilmu ni kalau tak buat kita sampai bila-bila tak tahu. Ya, ilmu ni kena ulang setiap hari, memang macam tu. Kalau tak ulang confirm esok lusa mesti kamu lupa. Itu sebab ilmu ni perlu diulang. Ya, cikgu pengalaman dah mengajar banyak ya. Banyak murid sifat dia mudah lupa. Kamu boleh jelas kan? Selalu cikgu tanya biar apa kata nama Am, apa kata nama Hal. Mula-mula semua tenganga tak tahu kan. Betul tak kan? Sebab murid mudah lupa. Dia sentiasa perlu diulang-ulang. Jadi tak ada masalah ya. Yang penting bila dia dah diulang selalu kita akan ingat. Okey, kamu ingat format karangan ni, karangan laporan, karangan berformat ya. Ingat macam mana cara penulisan dia. Dia mesti ada tarikh dulu pada 22 hingga 23 Jun. Contohnya, ni contoh ya. Bermula begini. Ya, dan di akhir sekali dia ada tanda tangan apa semua, dan juga tarikh. Selesai kerja kita pada hari ini. Okey, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.